Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kitab Sunan An-Nasa'i pada bab yang ke-20. Masih lagi dalam Kitabul Iftitah. Muka surat 43, muka surat 43. Bab yang ke-20, Babul Bada'ah bi Fatihatil Kitab qabla surah. Memulakan dengan membaca Fatihatul Kitab sebelum surah. Jadi sebelum kita baca surah-surah pilihan itu, maknanya selepas baca doa iftitah, maka dibacakan dulu Al-Fatihah sebagai permulaan sebelum membaca surah-surah pilihan itu. Itu tajuk yang ke-20. Yang mana perbincangan pada malam ini masih lagi berkait dengan kedudukan qiyam. Kedudukan qiyam lagi. Iaitu perbincangan selepas takbir, doa iftitah, beberapa contoh sebelum ini. Bukan 7 contoh doa iftitah. Kemudian pada bab yang ke-20 pada malam ini kita masuk bab Al-Fatihah itu. Cuba tengok nota 43, muka surat 43. Imam An-Nasa'i telah menyebutkan dua hadis di bawah bab ke-20 ini. Hadis di bawah bab 20 menjelaskan permulaan salat Nabi SAW dan para sahabat adalah dengan Al-Fatihah. Yang ini selepas doa iftitah. Hadis yang pertama iaitu hadis yang ke-902. Wa bihi qala akhbarana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abu Awanah an Qatadah an Anas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma yastaftihuna al-qira'ah bilhamdulillah. Yastaftihuna al-qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik. Beliau telah berkata, Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma memulakan salat dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum kita pergi bincang jauh, ni salah satu contoh ayat Al-Quran yang tidak sebut Bismillah lah. Itu akan datang kita akan bincang khilaf itu. Ini tak sebut Bismillah. Terus kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak kata Bismillahi Rabbil Alamin. Kemudian barulah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak dengan basmalah tu. Tiba-tiba mari tu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak sebut dalam hadis ni Bismillahirrahmanirrahim, tak sebut. Selepas ni ada perbincangan. Baik, perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis Anas adalah hadis yang muttafaq alaih. Yang kedua, Imam Tirmizi menyebutkan dalam kitab Jami'-nya. Mana dalam kitab Jami'? Ni dalam kitab Jami' dia. Dia kata Imam Asy-Syafi'i berkata, maksud hadis ini adalah Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Hadis yang kita baca tak ada sebut Sayyidina Uthman. Sebab tu di situ nak buat nota kaki bawah tu. Dalam Sunan Tirmizi ada disebut Sayyidina Uthman. Hak kita baca Sunan Nasa'i ni tak ada Sayyidina Uthman. Rahimahumullah memulakan salat dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin sebelum surah. Ini bukan bermaksud mereka tidak membaca basmalah. Bahkan bagi Imam Asy-Syafi'i dimulakan dengan basmalah apabila solat itu jahriyah.
Bila solat itu dalam keadaan solat malam lah kita kata, maghrib, isyak, subuh, ni baca bismillah tu agak kuat jugalah. Sehingga boleh didengari oleh jamaah itu. Jadi bagi Imam Syafi'i, tidak baca, di mana tidak baca perlahan, tidak baca dengan kuat, ni dalam solat sirriyah. Sebab dalam mazhab Syafi'i kan, seperti mana kita sedia maklum, bismillah ni kena baca kuat. Baca kuat ni maksudnya kena baca tu biar mulut kita bergerak. Kuat setara mana kuat tu khilaf pula. Tokoh-tokoh dari mazhab Syafi'i dia kata sama kuat dengan alhamdulillah tu lah. Tapi kalau dalam kitab dia tidak sebut baca kuat, cuma dia kata baca. Kena baca. Sebab bismillah tu ayatun min ayatil Fatihah. Sebab dia satu ayat daripada ayat-ayat Fatihah. Gak bismillah ni sendiri pun khilaf pula. Apakah dia salah satu ayat pertama surah Fatihah ke? Fatihah ni dia bermula dengan alhamdulillah. Tu pun khilaf pula ulama tu. Jadi khilaf tu biar kita tahu. Kalau tak tahu dia akan jadi masalah. Cuma dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri menganggap bismillah tu ayat pertama daripada suratul Fatihah. Itu jelas. Baik. Para ulama berselisih pendapat berkenaan bacaan basmalah ketika membaca Al-Fatihah dalam salat. Jadi apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i adalah mewakili pihak yang mengatakan kemestian membaca basmalah. Ada pula yang berpandangan hanya memadai dengan terus kepada Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkara ini akan dibincangkan pada bab 26 hadis nombor 913 akan datanglah. Kita bincang situ. Kita tidak bincang di sini. Yang keempat, sebab dia ni kalau kita tak faham ni kan dia boleh timbul fitnah lah. Boleh timbul fitnah. Sebab dalam mazhab Syafi'i ni, mana baca tu, kena baca. Cuma kuat ataupun itu tu dia ada pula perbincangan dia lah. Tetapi kita, bila kita jadi imam bagi anak lah, di kalangan mazhab Syafi'i ni, molek kita baca derah lah. Sebab kalau kita baca perlahan, takut dalam walaupun kita pegang pendapat kata baca perlahan pun sebagai meraihkan pendapat. Kalau tidak dia timbul fitnah dalam masyarakat. Kecuali kalau kita solat tu di kalangan orang pelajar atau tidak melibatkan orang kampung yang sudah faham dah khilaf-khilaf ni, itu lain cerita. Sebab dia timbul masalah. Tak perlu kampung belah mana pun. Mana pun timbul masalah. Siapa bertobat tak semaya sama dengan tu imam. Apa arah? Anda tahu tu mu tanya anda. Dia kata sayang Ustaz Din, kata sayang anak lah tu. Allahnya tak baca bismillah, dia kata kejut khabar tu makmum. Kata betul, kalau tak baca takut baca perlahan. Orang kata tak bunyi, tu perlahan sebab tak bunyi. Kalau bunyi orang tak ada perlahan. Orang kata dalam kitab ada betul, memang ada, cuma dia tak royak kena derah ada. Jadi kita terpaksa bagi penjelasan. Jadi kalau nak elak daripada timbul gitu, kita baca derah lah. Tidak bina pun tu. Jadi benda gini kena faham lah. Walaupun mungkin kita pilih baca dengan perlahan. Tak apa tu. Benda kecil ni. Baik. Gitulah tujuannya untuk itu. Sebab tu di sini anak kemukakan pandangan Imam Syafi'i. Dan bukan dalam mazhab Syafi'i saja kata baca kuat ni. Mazhab lain pun ada juga. Khilaf. Jadi khilaf-khilaf gini kena berlapis dada lah. Baik, yang keempat, Al-Allamah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, yang lebih terkenal dengan nama Imam Qurtubi, dia telah menyebutkan dalam kitab tafsir Qurtubi dia tu 12 nama bagi suratul Fatihah. Saja ni kita nak berkenalan dengan nama-nama lain. Pertama sekali Fatihatul Kitab. Boleh juga seperti mana disebut dalam beberapa hadis yang kita akan bincang akan datang. Bila kata Fatihatul Kitab itu salah satu nama kepada nama surah Fatihah. Yang kedua suratul Hamd. Suratul Hamd. Sebab dia bermula dengan Alhamdulillah itu. Yang ketiga As-Salah. Sebab dia menjadi rukun dalam salat gitulah kira-kiranya. Ummul Kitab. Ni memang sebut dalam hadis secara khusus. Ummul Kitab. Ada juga disebut sebagai Ummul Quran. Ada juga dalam hadis sebut Ummul Quran. Ibu Al-Quran. Semoga Al-Masani. Al-Masani itu maknanya yang diulang-ulang sebut. Ulang ni mana ulang dalam semaya lah. Tak boleh tak baca Fatihah semaya. Sebut juga Al-Quranul Azim. Maknanya Fatihah juga. Semua ni ada dalil belakang ni. Cuma anda tidak orang mari secara ringkas.
Asy-syifa. Dalam hadis pun ada sebut syifa. Nabi guna untuk ruqyah. Kalau kita bincang tabarruk tu nak. Syifa. Ar-ruqyah. Ruqyah lah gitu kan. Fatihah tu nama Ar-ruqyah. Seterusnya al-asas. Maknanya prinsip asas. Kemudian al-wafiyah, al-kafiyah. Semua tu nama dalam Fatihah. Tapi tidak popular di kalangan masyarakat kita lah. Sebab biasanya umul kitab Fatihah, Al-Fatihah tu lah. Tak apalah, sekadar nak biar tahu. Yang kelima, Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah telah menyebutkan dalam tafsirnya bahawa Al-Fatihah adalah surah Makkiyah. Ini adalah pendapat Ibn Abbas, Qatadah dan Abul Aliyah. Namun ada juga kalangan yang berpendapat Al-Fatihah adalah surah Madaniyah. Ini adalah pendapat Abu Hurairah, Mujahid, Atha' bin Yasar dan Az-Zuhri. Selain daripada itu ada juga ulama yang berpendapat ia adalah surah yang diturunkan 2 kali. Sekali di Mekah dan kali keduanya di Madinah. Ada juga gitu. Sebab itulah ramai ulama kata Fatihah diturun beberapa kali. Tapi surah tu ya, tidak surah lain. Baik, hadis yang kedua iaitu hadis yang ke-903. Wa bi qala akhbarana Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Az-Zuhri qala hadatsana Sufyan an Ayyub an Qatadah an Anas qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma faftatahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik. Semuanya daripada Anas, daripada Anas bin Malik. Beliau telah berkata, saya telah salat bersama Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Mereka telah memulakan salat dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini pun tak sebut juga Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hak akhirat ada sebut. Hak ni tak ada sebutnya. Sebab tu perkara ni jadi khilaf tu. Akhirat ada sebut. Huraian hadis telah disebutkan adalah hadis sebelum. Jadi hak ini sama saja dengan hadis sebelum ni. Baik. Kita pergi kepada bab yang ke-21. Qiraatu Bismillahirrahmanirrahim. Dia gini Imam Nasa'i ni anda tengok, dia sangat terbuka dalam bab fiqh ni. Misalnya kalau dalam bab ni lah, selepas ni anda ada bincang juga sedikit. Selepas ni kita sebutlah. Bab yang ke-21 ni, Imam Nasa'i buat tajuk khusus, bacaan basmalah. Bacaan basmalah. Iaitu baca Bismillahirrahmanirrahim. Ni maknanya, maksud dia sebelum Fatihah. Bermula dianya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksud dia. Baik, cuba tengok. Imam An-Nasa'i telah menyebut kedua hadis di bawah bab ke-21. Dua hadis. Dua hadis yang dikemukakan di bawah bab ini menunjukkan sunat membaca basmalah pada permulaan Fatihah. Sunat. Sunat. Jadi maknanya kalau tak baca pun tak apa. Kena ingatlah kalau dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Bukan sunat. Ini mengikut pandangan Imam Nasa'i. Ada setengah ulama kata tak. Dia kata sunat baca kuat ketika solat jahriyah. Aku mana pun kena faham lah benda ni khilaf lah. Kalau tak faham tu dia jadi masalah lah. Jadi mudah nak kekeh orang lah kalau tak faham tu tak. Jadi kena faham molek ni. Kewujudan hadis yang menyebutkan tentang ada dan tidak ada bacaan basmalah sebelum Fatihah telah menjadi khilaf di kalangan ulama. Ada yang menyabitkan mesti membaca basmalah dan ada yang tidak menganggap sunat baca basmalah. Tak perlu baca pun tak apa. Sebab dia tu dikira fasil. Fasil bainas suwar, antara pemisah surah. Dia bukan ayat Quran, dia pemisah surah. Antara satu surah dengan satu surah dipisahkan oleh bismillah. Ada yang kata begitu. Tapi ulama dia kata betul, tapi hak ni khusus untuk Fatihah. Memang kita putih antara surah-surah memang ada bismillah. Tu memanglah sebagai fawasil, pemisah surah. Tapi hak ni tak. Lepas tu ada surah tak ada langsung tu tak boleh baca pun. Bismillahirrahmanirrahim tak boleh baca. Sunnahnya. Lepas tu nak kata apa? Ni lagu tu lah dia kata. Baik, tak apalah.
Demikian juga bagi yang menyabitkan kemestian membaca basmalah telah khilaf pula dari sudut membaca dengan nyaring atau perlahan. Ahli tahqiq telah menjelaskan bahawa isu ini termasuk dalam keharusan beramal dengan mana-mana pendapat dan mereka diberikan pilihan untuk memilih. Ikut nak pilih mana pun. Kita tak boleh tuduh orang tu gini-gini. Lepas tu kalau kita tuduh orang lain, mazhab lain tuduh kita pula. Tak lesah semua tu. Jadi bila kita faham kali ini dengan cara yang baik, insya-Allah kita boleh berlapar dada. Seperti mana bab-bab lain ada khilaf, ni pun gitulah juga. Kita boleh pilih. Asalkan kita tahu. Tak timbul masalah capur tu. Sebab ini ulama kita berlaku. Bagaimana gitu. Jadi bagi orang yang mengata tak boleh capur mazhab ni pun kemudian dah sebelum tu tak ada pun. Ya, boleh. Lepas tu orang kata tak boleh itu pun memang banyak dah dia pilih mazhab lain pun dalam setengah-setengah tempat. Jadi makna benda ni hati-hati kita kena faham lah. Imam An-Nasai telah mengambil sikap. Kita nak tengok lagu mana sikap di segi fiqh Imam Nasai. Ya. Jadi Imam An-Nasai telah mengambil sikap mendedahkan kepada umat Islam kekhilafan yang berlaku dengan membuat 3 bab yang berasingan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Beliau tidak mengambil sikap memihak pada mana-mana pendapat, bahkan menyebutkan semua dalil sebagai menyatakan keluasan isu ini. Tu nak ayat yang luah bab. Maknanya sebab tu setengah ulama anda tengok dalam fiqh dia lah, ada ulama tulis khusus fiqh Imam Nasai, dia kata Imam Nasai dia tak tarjih mana-mana. Sebab dia kata mustahil berlaku. Ikut nak pakai mana. Syarat kena tahulah. Dia tak sah ibadatnya ada berkali tu dah. Kita pun nak amal atas rasa ada berkali. Tak kata ada banyak ketemu akhilah. Tak boleh gitu kena tahu. Tak ingat tak apa biar tahu. Kita belajar dia cuma tak ingat dalil. Tak apa biar tahu. Gitu kan. Baik, hadis pertama di bawah bab ini, hadis pertama iaitu hadis 904 hadis 904. Wa bi qala akhbarana Ali bin Hujr qala hadatsana Ali bin Mushir anil Mukhtar ibni tu bukan ibnu tu mana aku tak ada nak itu anil Mukhtar ibn Fulful an Anas bin Malik qala bainama zata yawmin baina azhurina yuridu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idh aghfa ighfa'ah thumma rafa'a ra'sahu mutabassima faqulna lahu ما أضحك يا رسول الله قال نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال هل تدرون ما الكوثر فقلنا الله tu bukan Allah itu parut dia punya anak pun tak betul tu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi fil jannah aniyatu aktsaru min adadil kawakib tariduhu alayya ummati fayukhtalajul 'abdu minhum fa aqulu ya rabbi innahu min ummati fayaqulu li innaka la tadri ma ahdatha ba'dak. Imam Nasai dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis daripada Anas bin Malik, beliau telah berkata, pada suatu hari ketika berada bersama kami, tu jumlah mutadir, beliau maksudkan Nabi SAW. Ana buat begitu sebab kita nak, sebabnya sebenarnya dalam hak ni, dalam riwayat ni dia tak sebut. Anas kata kami pernah Rasulullah berada bersama. Sebut Rasulullah tu tak ada. Ni riwayat hak Nasai. Riwayat lain ada. Sebab tu dia letak yuridu tu. Yuridu tu bukan kata-kata Anas tu. Kena buh dalam kurungnya, tak apa tu. Sebab tu dalam terjemahan letak dash tu. Jumlah muqtaridah. Sebab yuridun Nabi SAW ini bukan kata-kata Anas. Ini kata-kata perawi hak sebelum tu. Cuba Ana ambil semula. Anas berkata, pada suatu hari ketika berada bersama kami, dia tak sebut Nabi dalam Sunan Nasai. Jadi beliau maksudkan Nabi. Hak kata gitu tu perawi hak ambil daripada dia. Baik. Tiba-tiba jadi macam mana kita boleh tahu ni? Kalau kita tengok kita boleh agak lebih-lebih lagi. Ana tak masuk di sini. Dalam riwayat lain sebut terang. Sebut Nabi terang.
Anas sendiri sebut. Pernah satu hari Nabi bersama popok kami. Tu kan. Tapi dalam Nasai tidak sebut gitu. Tiba-tiba beliau telah tertidur sebentar. Al-Fa'ah tidur sebentar. Sejenak. Metamna lah. Lepas ni kita bincang lah apa maksud dia tu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Kemudian angkat kepala, nampak senyum. Kami pun bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuatkan Tuan tersenyum? Beliau SAW menjawab, tadi telah turun surah. Dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Mana dua surah turun? Surah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, Inna a'tayna. Maksud dia ayat pertama, Bismillah tu anda tak terjemuh lah tu. Tu pahal lah tu. Kemudian surah kedua turunnya, yang bermaksud, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Inna a'tainaka al-kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Jadi al-kautsar itu maknanya yang banyak. Baik. Ayat kedua. Maka dirikanlah salat dan berkorbanlah, wanhar, sembelihlah binatang korban. Ni ada setengah ulama korban biasa, setengah ulama kata ni korban pada hari raya haji, macam-macam lah dalam tafsir tu. Yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau, maka dialah yang akan terputus. Apa maksud terputus kita bincang selepas ni. Surah Al-Kautsar ayat 1 hingga 3. Baik. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan menjawab ni, berkata, bersabda, silap tu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, silap tu. Apakah kamu tahu apa maksud Al-Kautsar? Inna a'tainakal kautsar. Kautsar tu kamu tahu ke apa maksud dia? Tu. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Rasulullah SAW bersabda dengan mengatakan, Al-Kautsar adalah sebuah telaga yang telah dijanjikan oleh Tuhanku untukku di syurga. Telaga ni boleh juga kita terjemah kolam pun boleh. Al-Kautsar adalah sebuah kolam, atau lebih tepat lagi, yang telah dijanjikan oleh Tuhanku untukku di syurga. Dia sebut Kautsar sini, atau sebut syurga. Apa beza haud dengan Kautsar itu? Itu kita bincang kemudian lah. Sebab kalau kita tengok di sini, kalau kita tengok dalam teks Arab tu, Nabi sebut sungai. Sungai. Sebuah telaga. Dia terjemah dia tu banyaklah sebenarnya. Kita boleh terjemah Al-Kautsar itu fa innahu naharun. Naharun tu sungai. Boleh juga tempat telaga tu kita boleh tukar pada sungai, boleh tukar pada kolam, boleh. Dia ada berlaku dalam riwayat. Kalau dalam semata-mata ni, kalau nak lebih tepat ni telaga ni ada di tempat lain lah. Ni sungai. Lebih itu lagi sesuai dengan tu sungai yang telah dijanjikan oleh Tuhanku untukku di syurga. Sebut syurga. Okey. Pencedoknya sangat sebanyak buah sangat tu. Pencedoknya sebanyak bintang-bintang di langit. Cetong dia tu. Dia tak guna air ni, tak guna air, dia guna cebok gitu. Pencedoknya sebanyak bintang-bintang di langit. Ramai kalangan umatku yang datang kepadaku sebab Nabi duduk tepi ni. Lalu ada seorang dari mereka yang ditarik. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, dia adalah umatku. Kenapa tarik dia tak sedia minum air ni? Lalu Allah berfirman, engkau tidak tahu apa yang terjadi selepas kewafatan engkau. Hadis ni kalau dalam kitab Syiah, dia menjadi bukti bagi Syiah bahawa sahabat Nabi ni ada hak molek, ada tak molek. Ada ju, ada tak ju. Sebab tu kita kata sahabat Nabi ni ada kafir, ada tak kafir. Dia kata begitu. Ahli sunnah mudah jawab. Jadi hak ni saya nak bakar ke? Ahli sunnah tanya gitu ya. Dalam hak tak ju ni siapa dia? Nama dia siapa? Saya nak bakar ko, saya nak umar ko, saya nak usmai ko, cuba ayat mana? Ayat. Atas ayat tu. Syiah di Malaysia pun ditanya. Cuba ayat, ni siapa dia? Hak tak juh tu. Sebab hak kamu serai, saya nak bakar. Hak kamu serai tu saya nak umar. Sebut dah saya nak umar sini. Tak ada.
Oh, kalau dia kata hak tu tidak, tak ada takiyah. Kalau dia sebut hak tu hilang takiyah dia, orang boleh fitnah lalu. Mu ni Yahudi. Tidak Islam pun. Baik, tak apalah. Cuba kita tengok. Sebab perbincangan ni pun anak tak sempat siapkan semua. Sebab ada beberapa kena rujuk. Yang pertama, ulama berbeza pendapat dalam memberikan maksud Al-Kautsar yang telah diberikan kepada Nabi SAW kepada 16 pendapat. Anda terlupa nak masuk tu. Hadis ni sahih. Nanti anda sebut di ujung akhirat lah. Terlupa. Sepatut nombor satunya hadis ni segi status dia, hadis ni mana sahih. Hadis ni. Tak apalah. Ulama berbeza pendapat dalam memberikan maksud Al-Kautsar yang telah diberikan kepada Nabi SAW kepada 16 pendapat. 16 pendapat. Hak ni sebenarnya anak petik pendapat pandangan Imam Nawawi ni sebenarnya ni. Macam mana tertinggal tulis itu. Dia duduk nombor 2 tu. Dia ada silap sini. Dia hak ni hak kita dia ada silap. Ada rasanya nak buat tak? Nombor 1. Hak ni macam mana? Hak ni tak ada Hanan. Tak ada. Ada lah tak ada? Tu. Hak ni nuskah lain ni. Sebab anda ingat anda tulis mana tak ada. Sebenarnya tak ada. Nombor 1. Tak apalah. Tu. Jadi ulama berbeza pendapat dalam memberikan maksud Al-Kautsar yang telah diberikan kepada Nabi kepada 16 pendapat. Tu nombor 2 tu. Macam mana anda ni tak ada ni? Silap tu ada dah, tak apalah. Mana sahih lah ni. Saya tulis muttafaq alaih tu dah. Muttafaq alaih tu. Mana sahih peringkat tinggi lah. Baik. Jadi Al-Kautsar adalah Muslim ada. Dalam Muslim. Dalam Muslim. Abang ini macam mana tak ada Hanan. Baik, tak apalah. Jadi Al-Kautsar yang dimaksudkan di sini ni, kalau mengikut Imam Nawawi dia sebutnya ada 12. Bukan 12 ni, 16 pendapat. 16 bukan 12, 16. Silap juga Hanan. Hak tu asal betul dah, betul dah. 16 dah. Macam mana nuskah Hanan jadi gini? Yang pertama, sungai dalam syurga. Al-Kautsar itu. Sungai dalam syurga. Lepas ni kita bincang lah. Apa kaitan sungai dalam syurga. Lepas tu dengan hadut luar. Sebab dia ada 2 ni sungai ni. Dia ada 2 kolam dalam syurga dan luar syurga. Baik. Yang kedua, setengah ulama' dia kata, tak ni haud Nabi. Haud Nabi hadut luar. Al-Kautsar hadut dalam syurga. Dia gini kalau dalam tahqiq yang dibuat oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar tu, anda tengok dia hurah ni, dalam internet pun banyak juga disebut. Dia sebenarnya Al-Kautsar ni sumber dia. Hak duduk dalam syurga. Jadi hak duduk luar ni, haud Nabi tu, hak tu dia ada salah. Hak tu maksud nahrun tu. Dia ada sungai. Sungai ni maknanya macam sungai kecil. Daripada syurga dia mengalir. Dan hak tu lah dia bertakun di luar syurga. Hak tu sebelum masuk syurga boleh minum dia. Hak tu dia panggil haud. Ada ulama kata begitulah. Dan salah seorangnya Profesor Umar. Dr. Umar Sulaiman Ashqar. Sebab tu sini kita tengok akhilah. Dia kata Kautsar ni, kalau dia kata sungai dalam syurga tu maksudnya Kautsar tu lah. Yang kedua, haud Nabi. Haud ni hak duduk luar tu. Hak tempat minum sebelum masuk syurga. Ini pendapat apa? Yang ketiga, ni nubuwah, jawatan Nabi dan kitab, yakni Al-Quran. Ini pendapat Ikrimah. Pula dah. Tak ada duk kait dengan air. Dia kata nubuah cuma digambarkan, dijelmakan dalam bentuk air. Mungkin dalam hadis pun ada sebut wahyu tu adalah air mutlak, bagaikan air mutlak. Dia kata gitu. Tak apalah, ni pandangnya. Tapi kalau mengikut Qadi Iyad Syekh Sindi, dia kata hak nombor 1 dengan nombor 2 hak lebih tepatnya, hak lain tu andaian belaka tu. Cuma ana bawa ni ayatnya pandangan ulama saja. Hak nombor 1 nombor 2 tu sama ada Kautsar hadut ala syurga ataupun haud hadut luar syurga. Tapi airnya dari sama saja, air yang sama. Tak apalah. Yang keempat, Al-Quran. Ini pendapat Al-Hasan, mana Hasan Basri. Yang kelima, Al-Islam. Ini adalah pendapat yang dinukilkan oleh Al-Mughirah. Yang keenam, pemudahan Al-Quran. Allah mudah Quran. Siapa-siapa pun boleh hafal. Mudah sebut. Kalau salah pun tak dosa. Itu pemudahan dari sisi Allah. Dan syariat yang ringan. Itu isyarat pada syariat yang ringan. Ini adalah pendapat Al-Husain bin Al-Fadl.
Yang ketujuh, ramai sahabat, umat dan pengikut. Mana aku ni diberi Kautsar ni, maknanya sahabat aku ramai berbanding Nabi-Nabi dulu. Dan umat aku lebih ramai daripada umat dulu. Dan pengikut aku pun lebih ramai daripada umat-umat terdahulu. Ini adalah pendapat Abu Bakr bin Ayyash dan juga Yaman bin Ri'ab. Yang ke-8, keutamaan. Maksud Kautsar itu keutamaan. Ini adalah pendapat Ibnu Kaisan. Yang ke-9, kemuliaan. Disebut dalam keadaan mulia. Nama Nabi ini disebut dalam keadaan mulia. Itu maksud keutamaan itu. Ini adalah pendapat Al-Mawardi. Yang ke-10, nur dalam hati engkau yang sentiasa mengutamakan kepada aku. Aku tu huruf saya, Allah maksudnya. Aku tu mana Allah? Berbanding yang lain. Bukan Nur Muhammad ni. Nur tu cahaya hidayah yang ada dalam hati Nabi. Yang mana dengan cahaya tu engkau sentiasa melebihkan aku berbanding yang lain. Ada yang kata begitu. Yang ke-11, Asy-Syafa'ah. Silap spelling itu. Asy-Syafa'ah. Maknanya syafaat. Hak Nabi boleh bui pada umat dia. Yang ke-12, mukjizat-mukjizat yang menjadi pemikat untuk diterima dakwah engkau. Ini pendapat As-Sa'labi. Yang ke-13, syahadah tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini adalah pendapat Hilal bin Yasar. Yang ke-14, kefahaman mendalam tentang agama. Nabi faham juga agama-agama Nabi-Nabi sebelum ni. Nabi faham, Nabi boleh sebut. Maknanya berdasar pada wahyu. Yang ke-15, solat 5 waktu. Sebab umat terdahulu, maknanya lebih kecil lagi. Ni 5 waktu khusus untuk umat Nabi. Yang ke-16, keagungan urusan risalah. Ini pendapat Ibnu Ishaq. Itu 16 pendapat yang dirujuk kepada kalimah Al-Kautsar dalam hadis. Tapi mengikut Syekh Sindi, dia kata dalam banyak-banyak tu sebenarnya hak nombor 1, nombor 2 tu sebenarnya hak lebih kuatnya. Sama ada ia Kautsar ataupun dia haud Nabi. Hak tu ya. Yang ke-13, mensyukuri nikmat dengan melakukan salat dan kurban binatang. Ini adalah bentuk syukur yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur bukan hanya melibatkan amalan badani, tetapi juga mesti mencakupi harta benda. Maksudnya begini, itulah tadi fasalli li rabbika wanhar. Mana bila kita dapat nikmat, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar ni pun kita bincang semula lah. Secara bahasa, molek juga kita tahu Al-Kautsar apa maksud. Cuma ana sebutnya secara ringkasnya sebelum kita bincang secara bertulis lah. Al-Kautsar ni dalam bahasa Arab maknanya sesuatu yang banyak. Al-Kautsar yang banyak. Tu dari segi bahasa. Maknanya Nabi nak ayat Allah nak sebut inna a'tainaka Al-Kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepada Al-Kautsar. Al-Kautsar tu makna dia 16 tadi lah. Tetapi dari segi bahasanya banyak. Banyak tu dia, banyak nikmat. Bila dapat nikmat, sikit ke banyak ke, kena syukur. Bagaimana bentuk syukur? Allah ajar dalam ayat kata fasalli li rabbika wanhar. Tu. Iaitu dengan salat. Salat ni syukur yang paling besar. Melakukan salat sunat, salat fardu tu ialah mestilah tu. Dan juga korban binatang. Inilah sebenarnya syukur yang dituntut dalam agama. Bukan sekadar kata alhamdulillah saja. Tidak maksud sekadar itu. Tapi mesti ada dalam bentuk sedekah harta. Sama ada korban raya haji ke. Sebab ada setengah ulama kata wanhar tu korban raya haji. Ada juga ahli tafsir kata begitu. Tak apalah tu. Tapi kok mana pun korban lah. Baik. Sebahagian ulama menjelaskan perintah dalam surah Al-Kautsar ini sebagai membezakan kebiasaan syukur yang dilakukan oleh kalangan musyrikin apabila dikurniakan nikmat. Mereka akan sujud pada berhala dan melakukan amalan kurban yang disembahkan kepada sembahan mereka. Tapi dalam Islam tak. Bila kata syukur ni, dia melibatkan kita dengan Allah. Itu maksud syukur dalam istilahnya. Padahal dalam hadis guna juga syukur untuk orang lain. Hal tu sebagai terima kasih biasa. Alhamdulillah, terima kasihlah. Itu maksudnya. Jadi syukur dalam konteks syariat, maknanya kita melakukan ibadat. Tanda syukur. Dan kita juga menghabiskan ibadat tu ibadat badani. Dan yang keduanya mesti ada juga menghabiskan harta sikit pun tak apa. Tak lebih banyak pun sikit. Itu makna syukur yang sebenar. Duk mai alhamdulillah saja nyanyi gitu.
Dia kena ada juga. Yang keempat, sebagaimana nama engkau sentiasa segar menjadi sebutan dan ingatan umat, maka pembenci engkau syani'aka akan dilupakan orang dan tidak dirasakan perlu untuk diingat dan dikenang. Al-abtar itu. Guana ni tu ayat ni. Ayat yang ketiga itulah ayat ketiga. Dah inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi syani'aka tu apa maksud? Pembenci engkau. Mana orang-orang yang benci para nabi ni? Tu. Akan dilupakan orang dan tidak dirasakan perlu untuk diingat dan dikenang. Itu al-abtar. Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair dan Qatadah mengatakan ayat ini turun berkenaan Al-As bin Wa'il. Ayat mana? Ayat 3 ni, ayat 3 ni. Ayat ni turun berkenaan As bin Wa'il. Muhammad bin Ishaq telah meriwayatkan daripada Yazid bin Ruman. Beliau berkata, maksudnya Al-As bin Wa'il, apabila disebutkan nama Rasulullah, bila dia orang sebut nama Rasulullah depan dia akan kata gini, biarkan dia, jangan pedulikan dia, dia adalah orang yang akan dilupakan, dia tidak ada jasa apa pun dalam masyarakat kita. Apabila dia mati, hilanglah sebutan orang padanya. Bila dia mati, orang tak sebut dah, orang lupa. Kerana itulah Allah menurunkan ayat ini. As bin Wa'il semua kalau sebut nama Nabi dia kata gitulah. Peduli dia lah, ikut dia lah, dia nak kata gapo, dia nak dakwah gapo. Tak sedut peduli. Jangan pedulikan dia. Dia ni adalah orang yang akan dilupakan. Dia ni tak ada jasa apa pun. Cuba ayat jasa ke dia? Tak ada pun. Apabila dia mati, hilanglah sebutan orang kepadanya. Maka Allah tu ayat ni. Dan dibaca ni dia pun dengar. As bin Wa'il. Ni maksudnya ayat ni turun berkenaan itu. Namun ada juga tokoh lain yang berpendapat ayat ini diturunkan kepada Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ada dinukilkan pendapat daripada Ibn Abbas dan Ikrimah yang mengatakan ayat ini turun berkenaan Ka'ab bin Al-Ashraf. Bukan G itu F tu. Ka'ab bin Al-Ashraf. Dan sekumpulan kafir Quraisy yang lain. Kemudian perbincangan sebelum kita bincang minggu hadapan. Sebab perbincangan agak utama sikit ni. Kita nak bincang. Sebab ini anda petik dalam kenyataan Khalid Al-Asqalani. Cuma tak sempat nak adjust semua tu. Hak ni sebenarnya dia bincang ni supaya kita tahu. Sebab sekali zahir kita nampak dah macam ada sahabat Nabi dihalal minum air. Atau kita bincang minggu depan. Khalid Al-Asqalani ni bincang panjang dalam kitab dia. Nama kitab tu Baldalalta. Bukan mung sesak wahai Syiah. Nama tebal kitab tu. Apa tu? Rasa 700 muka surat juga. Tak apalah, hari ini anak Facebook. Kita bincang minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.